Jadi kita Tuan Syekh beliau sangat seronok bersama dengan kita semua pada pagi ini, bersama dengan para ahbab dan juga penuntut ilmu, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menghimpunkan kita semua pada pagi ini di dalam hidangan Al-Quran. Jadi kata Fadilatul Syekh, rahsia mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini ialah kalam Allah. Rahsia daripada mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini ialah kitab Al-Quran itu sendiri ataupun kalam Allah itu. Walaupun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini telah didahului oleh baginda ribuan para nabi dan rasul yang terdahulu. Para nabi dan rasul yang terdahulu telah pun mendahului Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan jumlah mereka bukan sedikit. Jumlah mereka ribu-ribu, kata Tuan Syekh. Nabi kita datang di hujung. Nabi kita ini adalah rasul yang terakhir. Dan mukjizat Nabi-Nabi yang dulu-dulu ni semuanya mukjizat yang passion, yang jenis khawariqun 'anil 'adah, benda yang mencarikan adat, seperti mana menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit dan sebagainya. Jadi memang manusia ni memang suka tengok benda pelik-pelik, kata Tuan Syekh. Sebab itulah Allah SWT bawa mai benda pelik-pelik ni, mukjizat ataupun benda yang mencarikan adat ini satu rahmat Allah SWT kepada manusia. Sebab nak tolong manusia tu supaya dia dapat mendekatkan diri kepada dakwah yang sebenar. Nak tolong dia, Allah SWT hantar dengan mukjizat yang berupa benda yang mencarikan adat untuk bantu orang tersebut, manusia tersebut, untuk menerima dakwah yang benar yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Jadi Quran ni, kata Tuan Syekh, jadi kalau kita tengok, kata Tuan Syekh, bahawa bila Quran ni dibawa datang, bila Nabi SAW membacakan Al-Quran, jadi orang Arab tahu, orang tengok ni huruf-huruf mereka, kalimah-kalimah mereka, ayat-ayat mereka. Jadi di mana yang mukjizatnya? Mukjizatnya tak mana? Kalau kita buat bandingan lah di antara mukjizat Nabi kitab Al-Quran ni dengan mukjizat Nabi-Nabi dulu ni, kan? Mukjizat Nabi-Nabi dulu ni menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit dan sebagainya. Kita buat perbandingan dengan ayat Al-Quran, dengan huruf Al-Quran, mana ada mukjizat? Kalau daripada segi zahirnya, kata Tuan Syekh, kita tak boleh dapati, kita tak dapat, kita tak boleh nak kesan mana yang dikatakan mukjizat. Tapi sebenarnya Tuan Syekh kata mukjizat Quran ni lebih besar. Mukjizat Al-Quran ni lebih besar. Orang-orang Arab sungguh pun pada waktu tu, orang Arab ni tulis syair. Mereka tulis syair, mereka karang syair berkajang-kajang. Dan Allah SWT mencabar para penyair ni supaya bawa mai satu surah yang seumpama dengan Al-Quran. Surah yang paling pendek, sependek-pendek surah tu pun mereka susah nak bawa mai surah yang seumpama dengan Al-Quran. Jadi walaupun mereka ini mampu mengarang syair-syair yang hebat, yang mana perkataan-perkataan mereka ni ada pertautan, pertalian di antara satu sama lain, sungguh pun demikian, mereka sukar untuk meniru ayat-ayat Al-Quran. Jadi dakwah ni, kata Tuan Syekh, dakwah kepada Islam, dakwah Islam ini adalah dakwatul uqul, dakwah yang dapat menggerakkan akal manusia, memberikan kefahaman kepada manusia, mengajak manusia berfikir, kata Tuan Syekh. Berkaitan dengan masalah yang pelik-pelik, benda yang pelik-pelik, benda yang mencarikan adat ni, benda itu akan hilang, kata Tuan Syekh. Tetapi Quran yang kita baca dengan lidah kita ini tidak akan hilang dan akan terus kekal sampai ke hari kiamat. Dan Allah SWT berterusan mencabar manusia supaya bawa datang satu surah yang seumpama dengan Al-Quran, bawa mai yang seumpama dengan Al-Quran, walaupun satu surah daripada Al-Quran. Yang lebih besar lagi, Allah SWT cabar daripada kalangan jin dan manusia, semuanya pakat berkumpul untuk bawa mai satu surah yang seumpama Al-Quran, tapi semuanya tidak mampu. Dan cabaran ni bukan sehari dua, kata Tuan Syekh. Allah SWT cabar ni, dan umur cabaran ni dah pun sampai kepada tempoh 1400 tahun lebih lah. Sungguh pun demikian, Quran tetap berdiri teguh sebagai satu mukjizat yang tidak mampu ditandingi oleh sesiapa. Dan Allah Ta'ala kata apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
Jadi kita sebagai orang Islam ni, kita merasa cukup bangga, kata Tuan Syekh. Kita rasa sungguh bangga sebab agama ni agama kita. Nabi yang dihantarkan Al-Quran ni Nabi kita. Kitab Al-Quran yang kita baca tu pun kitab kita. Dalam masa yang sama, musuh-musuh kita tak mampu untuk menandingi kehebatan kitab Al-Quran. Para penyair tidak mampu, walaupun sependek-pendek surah, walaupun sampai ke hari kiamat. Inilah dia kitab Al-Quran, kitab yang agung, yang mana kita semua beriman dengan kitab tersebut. Dan kita semua diajak, kita dituntut, kita dipanggil untuk menjadi daripada kalangan ahli Quran. Allah SWT, Nabi kita SAW bersabda dalam hadis baginda, sesungguhnya bagi Allah Ta'ala itu ada ahli dia. Lalu para sahabat bertanya, siapakah mereka? Ahli Allah ni siapa? Lalu Nabi kita SAW mengatakan bahawa ahli Al-Quran ni ialah ahlullah wa khassatuh. Ahli Allah itu ialah ahlul Quran.